Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nova Channel. Memang kita tidak boleh nafikan sahabat-sahabat semua, level-level ahli parlimen pembangkang terutamanya PAS dari Bersatu juga, ya memang level tadika sahabat-sahabat semua. Namun, namun dalam pada itu juga kita juga melihat ya ada beberapa juga ahli parlimen yang kita anggap mempunyai pemikiran, mempunyai pandangan yang agak baik ketimbang dengan ahli-ahli parlimen daripada PAS. Jadi hari ini sahabat semua, akhirnya pembangkang iktiraf dan juga beri pujian kepada Perdana Menteri ya terhadap lawatan yang terkini adalah di Australia dan juga negara Jerman. Dan dalam lawatan itu juga dalam masa yang sama Datuk Seri mengambil peluang untuk ya menarik pelabur-pelabur ataupun potensi-potensi pelaburan yang akan masuk ke dalam negara kita, sekaligus membawa pendapatan bagi ataupun meningkatkan KDNK negara kita, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, sekali lagi saya ingin membawakan Anda soalan ini yang diberikan ya oleh Kubangkerian ahli parlimen daripada Perikatan Nasional ini, dan akhirnya ia memberikan ucapan terima kasih tahniah kepada Perdana Menteri kita. Mari kita tonton video ini. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan saya, minta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan pertama nama syarikat-syarikat dari Australia dan Jerman yang akan melabur di Malaysia masing-masing berjumlah 24.5 bilion ringgit dan 45.4 bilion ringgit seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta nyatakan sektor-sektor industri yang akan dibangunkan. Dan kedua, strategi dan langkah kerajaan bagi mempertingkatkan nilai dagangan, khususnya ekspor bagi tahun 2024. Terima kasih. Silakan, Perdana Menteri. Kubang Basu yang lebih arif dalam soal pelaburan ini berdasarkan pengalaman beliau sendiri. Kita sudah umumkan bahawa peningkatan membanggakan pada tahun 2023. Tapi kebimbangannya apakah dapat dilaksanakan. Maka kalau kita lihat Australia 24.5 bilion, apa dia syarikatnya? Air Trunk, Next DC, La Trobe Magnesium, kumpulan Anats, Cochlear dan Lainas. Ya. Dan dia juga melibatkan juga potensi jualan ekspor produk Malaysia ke Australia. Semasa kita pergi, kita jual, kita dapat hampir 1 bilion, itu 1,962.1 juta itu selesai. Mengenai Jerman, 45.4 bilion ringgit, industri tenaga, pembuatan semikonduktor. Dan semikonduktor seperti kita tahu, Malaysia sudah jadi hub yang penting di rantau ini dan diterima oleh kebanyakan negara termasuk Jerman sendiri. Jadi daripada jumlah itu yang besar ialah Siemens Energy, Infineon Technologies, Airbus, Bear Brown, BMW, Nexperia, Xfab dan Delo Chemical. Dan potensi pembelian tambahan dalam konteks kejayaan kita jual ialah 1.4 bilion ringgit daripada syarikat Airbus. Soal yang terkait yang kedua ialah, sebelum itu ya, soal semikonduktor seperti yang disebut, Malaysia sekarang mendapat pasaran dunia mencecah 7%. Pasaran dunia itu dikuasai oleh Malaysia, dan sekarang seperti mana kita tahu, negara-negara Eropah, Amerika dan beberapa negara lain menjadikan dan China menjadikan Malaysia ini sebagai hub untuk semikonduktor, terutama chip yang high end bagi rantau ini. Dan ini akan memberikan harapan kita meningkat. Umpamanya sekarang ini ekspor chip ke Amerika, kita itu 23% daripada keperluan Amerika dan kita masih kuasai. Dan tren peningkatan dari segi prestasi Januari Februari tahun ini memang sangat menggalakkan. Januari Februari 2024, 2 bulan pertama 2024,
pertumbuhan 8.3% kepada 446.3 bilion ringgit ketimbang tahun 2023. Ekspor Januari-Februari meningkat 3.9% kepada 233.74 bilion ringgit. Dan ini turut mencatatkan peningkatan tahun ke tahun sebanyak 3.4% kepada 196.75 bilion ringgit. Dan kita selaraskan ini melalui Majlis Pelaburan tentunya dan Menteri MITI dan juga Invest Malaysia Facilitation Center. Seperti mana maklumat kita dapat, yang Muhammad sedia maklum, selalunya kritikannya, kebimbangan syarikat ialah kerana kelewatan kelulusan. Sebab itu disebut ease of doing business. Tapi masih tersangkut. Maka tahun ini lalu kita bentuk di bawah MAIDA Invest Malaysia Facilitation Center yang menjamin mempercepatkan. Dan ini di antara strategi yang dilakukan untuk menjamin supaya misi-misi yang dihantar keluar, kebanyakannya dipimpin oleh Menteri MITI, dan ada, kalau saya ada kunjungan rasmi sama ada mesyuarat ASEAN atau mesyuarat-mesyuarat lain, saya memanfaatkan untuk memberikan fokus kepada pelaburan. Jadi misi-misi ini sebagai strategi untuk memberi penjelasan termasuk isu-isu baru seperti plan perindustrian, soal transisi tenaga dan juga transformasi digital. Dan sebab itulah dengan penjelasan ini dapat menambah pelaburan dari Germany. Terima kasih. Sila, Ketua Masuk. Terima kasih Tan Sri Yang Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri kerana memberikan jawapan yang jelas. Saya nak puji Yang Amat Berhormat Perdana Menteri begini. Sebab rajin pergi cari pelabur. Di luar negeri 2 in 1. Dua-dua sekali buat. Kira save cost dan time. Tahniah. Soalan tambahan saya ialah yang Tan Sri Yang Pertua. Minta sikit masa lagi pasal saya nak jelas sebelum saya tanya soalan. Berhubung dengan pelaburan dalam sektor industri pembuatan, khususnya dalam E&E, semiconductor chips. Satu perkara yang amat penting untuk diberikan perhatian ialah talents atau human capital dalam bidang sains dan kejuruteraan. This is our major concern and one of the biggest challenge for the future dengan izin. Talents untuk bidang ini berkait rapat dengan keperluan anak muda Malaysia memilih aliran khususnya sains tulen, mat tambahan, fizik, kimia dan sebagainya. Sehubungan itu, kerajaan perlu memastikan lebih ramai anak-anak muda Malaysia berminat dan memilih sains di peringkat tingkatan 4. Soalannya, apakah langkah perancangan dan strategi kerajaan untuk mempercepatkan matlamat nisbah mencapai 60-40 sains sastra supaya lebih ramai saintis dan jurutera dalam pelbagai bidang, jurutera E&E, mekatronik, mechanical, komputer dan sebagainya. Namun sekarang ini nisbah hanyalah 30-70 Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sains sastra. Ia mengambil masa yang lama sekurang-kurangnya 6-7 tahun untuk mewujudkan talent ini bermula pada tingkatan 4. Terusnya, kedua, perdagangan Malaysia masih lagi dalam keadaan ups and down bagi tahun 2024, iaitu Januari dan Februari. Setelah mengalami penurunan 7.3% pada tahun 2023. Jumlah perdagangan negara meningkat 3.3% ataupun 211.8 bilion pada bulan Februari 2024. Tetapi ekspor jatuh 0.8%, iaitu 111.3 bilion, dan import naik 8.4%, 100.4 bilion ringgit. Trade surplus menurun kepada 10.87 bilion. Ini sebenarnya kita faham mencerminkan fragile state of global demand dengan izin. Soalannya, apakah langkah kerajaan untuk menangani keadaan ini dan adakah kerajaan bercadang untuk perbagaikan ataupun diversify pasaran luar negara seperti negara Amerika Latin, Timur Tengah dan sebagainya? Terima kasih Tan Sri Yang Pertua. Terima kasih Perdana Menteri. Silakan, Perdana Menteri. Terima kasih.
bahagian akhir dulu ya Bung Pasu, iaitu tentang angka yang membimbangkan tahun lalu dari segi pelaburan dan perdagangan. Tapi ini saya telah jawab kerana untuk Januari Februari saya nampak peningkatan yang mendadak, yang peningkatan yang sangat meyakinkan ketimbang mana-mana 2 bulan sebelumnya. Jadi saya tidak sangat risau walaupun kesan dari politik global, kepincangan di Rusia, Ukraine dan juga Gaza. Kita telah ambil tindakan umpamanya memastikan negara-negara bukan saja yang traditional allies yang banyak melabur, tetapi ada peningkatan yang ketara dari China, Jerman, Amerika umpamanya. Dan ini saya yakin akan memberi jaminan kelangsungan kegiatan itu dalam negara kita. Soalan yang awal ini dibangkitkan itu memang satu soalan yang sangat relevan. Minat anak-anak pelajar-pelajar dalam STEM merosot. Dan ini membimbangkan, dan Kementerian Pendidikan telah mengambil beberapa langkah termasuk dengan juga beberapa kumpulan pendidikan lain untuk menggesa ibu bapa memberikan tumpuan semula kepada matematik dan sains. Dan ini sedang diusahakan secara lebih serius lagi. Dalam semua perjumpaan kita dengan syarikat-syarikat asing yang berhormat, kita tekankan soal yang sama, iaitu mesti ada Center of Excellence di Malaysia, mesti ada latihan di sini. Kerana kita sekarang ini memang kekurangan jurutera. Dan jurutera yang kita lahirkan walaupun baik dan diterima baik, dia masih menganggap ada kekurangan di peringkat yang tertinggi. Kemahiran atau keterampilan peringkat tertinggi. Jadi ada gap tentang niche yang diperlukan. Oleh itu, umpamanya, penumpuan pada TVET kejuruteraan ini diberikan. Umpamanya, hari ini sebentar lagi saya akan untuk bersama dalam Center of Excellence BlackBerry yang akan menekankan training. Nvidia umpamanya dalam tentunya satu kebanggaan kita di antara pelaburan besar yang dijalankan di Johor, di high-end AI, Artificial Intelligence peringkat tertinggi, dan untuk itu latihan segera telah kita tetapkan supaya dapat dijalankan oleh syarikat itu sendiri bersama dengan beberapa kerjasama dalam TVET dan universiti tempatan. Semua syarikat seperti Siemens itu mengadakan kerjasama dengan syarikat tempatan. Ya. Geely akan mewujudkan universiti kejuruteraan dan untuk tahun ini permulaan mengambil 300 jurutera dikirim ke negara China untuk persiapan tambahan. Jadi saya setuju kalau Malaysia tidak lakukan apa-apa yang segera mendesak, kita akan kerugian kerana tumpuan sekarang ini bukan lagi low end industri tetapi high end. Dan high end ini atau front itu memerlukan kecekapan yang lebih tinggi daripada yang ada sekarang. Sebab itu saya minta universiti-universiti bermula dengan UTM mengadakan fakulti AI. Dan fakulti AI itu harus selaras kegiatan mereka dengan semua universiti yang menjalankan kegiatan AI. Ini untuk memenuhi sebahagian daripada keperluan. Dalam perbincangan kita dengan Siemens, dia terus beritahu, kita punyai tenaga mahir, jurutera dan lulusan TVET yang cukup berdisiplin dan cukup baik. Kekurangannya ialah latihan itu tidak memenuhi keperluan tinggi, kemahiran tinggi yang diperlukan. Jadi saya jawab, saya kata boleh tak dia terima beberapa pelajar kita ke sana ataupun supaya lebih efisien dan murah untuk dipastikan kemudahan Siemens di sini memberi ruang kepada pelajar-pelajar kita terdedah dengan perjalanan syarikat dan latihan in situ. Terima kasih. Sila Shah.
Terima kasih Tan Sri Speaker. Mohon maaf kalau soalan panjang sikit sebab bukan senang dapat Perdana Menteri jawab soalan saya. Pertama saya ingin mulakan dengan mengucapkan tahniah dulu kepada Yang Berhormat Tan Bun dan juga Kerajaan Perpaduan Madani kerana pada tahun lepas kita telah berjaya mendapat 329.5 bilion dalam investment kita, satu pencapaian yang baik dan kalau tidak silap saya adalah pencapaian yang paling tinggi dalam sejarah Malaysia. Maka saya harap Yang Berhormat Tan Bun berikan sedikit perincian, penjelasan bagaimana kita boleh dapat jumlah investment begitu tinggi, satu. Kedua, moving forward, macam mana kita nak memastikan momentum itu kita terus ada untuk pada tahun yang akan datang kita boleh lebih daripada jumlah itu. Dan seterusnya, soalan kedua saya, dengan persaingan yang kita ada di rantau Asia Tenggara ini juga, apakah kelebihan Malaysia untuk kita menarik lebih banyak lagi pelaburan? Dan seterusnya, sekarang kita ada perang perdagangan di antara Amerika dengan China, trade war. Adakah trade war ini akan menjejaskan penumbuhan ekonomi Malaysia memandangkan China dan Amerika dua-dua adalah major trading partner kita, ataupun Malaysia sebenarnya boleh mengambil kesempatan dalam trade war ini? Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih. Silakan Pak Menteri. Terima kasih. Kejayaan yang dicapai ini ialah kerana usaha sama MITI, Kementerian Luar, seluruh jentera kerajaan. Itu betul. Ya. Bukan saja ada satu dua kunjungan yang kita lakukan yang cuma menjadi pemangkin kepada perubahan dan peningkatan jumlah pelaburan. Kita akui bahawa Malaysia dapat tempat kerana politiknya stabil. Keduanya, dasar ekonomi madani itu jelas. Ada yang disebut clarity dasar-dasar. Pelabur sama ada domestik atau asing, bila dia nak datang, dia nak tengok jelas atau tidak. Jadi kita ada plan perindustrian yang jelas. Kita ada transisi tenaga dan transformasi digital, program security makanan. Jadi dia tahu sebelum bertemu kita beberapa kerangka kebijakan ekonomi yang telah kita jelaskan. Ya. Kemudian tentu yang saya sebut tadi tentang kepantasan dan kecepatan kelulusan. Kerana Malaysia ini ada 3 peringkat. Federal, persekutuan, kemudian negeri, kemudian perbandaran. Selama ini beberapa teguran ialah kerana terlalu banyak kerana pentadbiran birokrasi. Dan ini kita jelaskan kalau peringkat persekutuan, kita tumpukan satu agensi di MITI untuk menyelaraskan. Soal trade war Amerika-China itu ada kesan dia kerana menurunnya permintaan di negara China, terutama tahun lalu sedikit, dan ini mengesankan bagi negara yang ekspor ke negara China termasuk Malaysia. Tetapi kalau kita lihat umpamanya dasar luar Jerman, setelah pengalaman mereka dengan Rusia, dia perkenalkan dasar yang disebut de-risk. De-risk maknanya mengurangkan risiko negara Jerman daripada bergantung pada satu negara China, maka dia pilih negara lain. Dan Jerman setakat ini memilih Malaysia sebagai hub selain daripada ekspor dan perdagangan negara China. Jadi ini akan membantu kita. Sebab itu sudah lihat dalam beberapa bulan ini mendadak kehadiran. MITI menerima kehadiran Menteri MITI menerima kehadiran Menteri-Menteri Perdagangan. Hampir kalau minggu ini 2-3 Menteri Perdagangan luar negara yang datang untuk minta supaya dipercepatkan umpamanya FTA ataupun EU, FTA dengan EU, dan begitulah keadaannya. Dan kita pun masih dapat pelawaan daripada kesungguhan daripada negara-negara Arab, khususnya Arab Saudi dan UAE dan Qatar, yang dulu ada melabur tapi agak tahap yang lebih rendah. Peningkatan pelaburan dari Saudi, UAE dan Qatar, Saudi dengan UAE umpamanya itu
10 kali ganda daripada apa yang mereka telah catat setahun sebelumnya. Sebab itu saya fikir kita perlu terus beri tumpuan ini dan berikan latihan seperti yang susulan daripada soalan awal daripada Kubang Pasu, kerana kelemahan kita ialah latihan matematik sains dan TVET dan kejuruteraan dan AI di peringkat yang tertinggi. Dan kita mampu lakukan kalau kita berikan tumpuan dan peruntukan tambahan sepenuhnya. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia jawapan yang begitu terperinci ya daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan soalan-soalan yang dikemukakan oleh pihak pembangkang dan juga daripada pihak backbenchers untuk penyokong kerajaan sahabat-sahabat semua. Dan ini adalah satu perkara yang baru ya apabila ahli parlimen pembangkang memberikan pujian kepada Perdana Menteri kita. Walaupun ada di antara ahli-ahli parlimen yang seringkali menyerang pribadi lawatan-lawatan keluar negara yang dibuat oleh Perdana Menteri kita, tapi sebenarnya bagi saya mereka tu sebenarnya cemburu ya ataupun merasa takut ya, merasa terancam dengan apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab kita tahu ya Datuk Seri mempunyai credibility yang begitu tinggi ya di luar negara yang memungkinkan dan juga memudahkan ya pelabur-pelabur yakin untuk datang melabur ke dalam negara kita. Terima kasih kita ucapkan kepada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi bagaimana dengan anda sahabat semua? Anda boleh berikan pandangan anda dalam ruangan komen. Terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tebuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel, kita berjumpa lagi. Bye-bye.